Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Anwar Ibrahim sekarang ini berusia lebih 76 tahun. Dan Mahathir pula berusia 98 tahun. Yang lucunya, Mahathir walaupun begitu sudah tua, tapi masih lagi mahu terlibat secara aktif dalam politik. Kemudian Tun Mahathir pula seolah-olah sekarang ini mau muncul semula untuk mau berkuasa. Tetapi banyak kali juga dia kata dia tak mau jadi Perdana Menteri lagi, tapi dia dipujuk dan sebagainya. Ini ada satu artikel yang memang kasih school habis lah. Kena sekolah habis Mahathir dan Anwar. Saya dua-dua saya tak sokong. Dua-dua pun saya sokong. Dua-dua saya tak kenal. Dua-dua bukan jiran saya. Dua-dua bukan pakcik saya. Dua-dua juga tak pernah bagi saya duit. Tapi ada satu artikel ini yang memang kasih sekolah habis diorang lah. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen saya setuju. Anwar Ibrahim dan Mahathir kedua-duanya sudah tua. Anda setuju? Type sudah setuju. Kedua, Anwar Ibrahim dan Mahathir kedua-duanya gaduh-gaduh macam kurang tepat pada masanya. Anda setuju? Anda boleh komen. Tapi pada pendapat saya, inilah masanya untuk mereka betul-betul pergi mahkamah dan berlawan di mahkamah. Supaya membuktikan sebelum dapat dibuktikan apa yang dikata itu. Sebelum Mahathir makin teruk tuanya, nanti dia tiba-tiba jadi nyanyuk, lupa. Nanti dia tiba-tiba jadi nyanyuk, jadi lupa, susah juga. Nanti mahkamah susah untuk menentukan. Saman Mahathir dan Anwar. Gaduh orang tua-tua yang tak bawa faedah apa-apa. Saman Mahathir, kata Anwar, itu satu gaduh orang tua-tua yang tak bawa faedah apa-apa pun. Saman Tun Mahathir terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan daripada bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan untuk keluarga Mahathir dan anak-anaknya yang bakal menjadi sejarah pergaduhan paling klasik dalam negara ini. Tahun 98, berapa puluh tahun yang lalu, Mahathir telah tapi ketika Mahathir jadi Perdana Menteri, Anwar masuk penjara. Dan ramai orang percaya bahawa itu adalah satu komplot yang dirancang oleh Atok. Ramai orang percaya itulah. Kemudian Anwar mau jadi Perdana Menteri, mesti ada aja alasan-alasan daripada Atok, Tun Mahathir yang sudah tua itu. Dan sekarang ini masanya Tun Mahathir untuk menghadap Anwar di mahkamah. Ini pembalasan si pitung ke apa ini? Ini kerana sementara Tun Mahathir sudah mencecah usia 98 tahun, Anwar pula pun telah menginjak 76 tahun. Dua-dua pun sebenarnya sudah tua, warga emas dua-duanya. Maknanya kedua-dua mereka bukan lagi muda, tetapi dua-duanya sudah tua belaka. Ini sudah lebih dari warga emas nih. Warga emas 65 tahun. Sekarang diorang ini 76 tahun dan 98 tahun. Kalau Mahathir ni bukan lagi warga emas. Maknanya kedua-dua mereka bukan lagi muda tapi sudah tua belaka. Nampaknya tuan-tuan dan puan, orang tua kalau bergaduh lebih dahsyat daripada pergaduhan budak-budak muda. Tidak cukup bergaduh dengan berbalas hujah dalam media sosial ketika bercakap di depan mikrofon. Dan ketika berucap atau sidang media pun, malah tuan-tuan dan puan-puan sampai perlu diadili oleh hakim pula sekarang ini untuk menentukan siapa betul dan siapa salah. Artinya jiwa berdamai, jiwa rahmah
dan berbaik sangka di kalangan di dalam dua-dua mereka ini sudah semakin tiada. Sebaliknya masih tegar ingin menegakkan benang basa masing-masing. Sepatutnya apalah salahnya dalam usia semakin tua di bulan Ramadan yang mulia pula, mereka sebenarnya boleh memilih untuk jalan damai dan bermaaf-maafan untuk menyelesaikan persengketaan. Membawa perang mulut ke mahkamah dalam keadaan yang menyaman, sudah lanjut usia dan yang kena saman pun juga telah tua, tidak membawa sebarang apa-apa faedah pun, selain hanya menambah besarkan lagi ego dan menguntungkan peguam saja. Kalau Tun Mahathir menang saman sekalipun misalnya, katalah diberi ganti rugi dengan jumlah beberapa juta, nikmat duit itu sudah tiada nilainya kepada beliau. Begitu juga bagi Anwar, kalau kena bayar ganti rugi pun, rasanya tiada masalah untuk beliau membayarnya. Tetapi bagaimana jika akhirnya Tun Mahathir kalah dalam samannya itu? Apa yang akan diperolehinya selain perlu membayar yuran guaman yang sudah tentu bukan sedikit jumlahnya? Anwar pula, katakanlah jika menang pula, tiada apa-apa yang diperolehinya. Malah atas kemenangan itu dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, rakyat langsung tidak beroleh apa-apa pertambahan gaji atau barang makanan di dapur mereka. Sepatutnya terutamanya kepada Tun Mahathir Mohamad yang sudah pun hilang deposit di Langkawi dan partinya pun kalah teruk pada PRU15 lalu, pilihan paling baik ialah beliau memilih untuk bersara saja sepenuhnya. Betul itu. Selain daripada kalah teruk bersama hubungan dengan anaknya sendiri juga, Mukris Mahathir juga bermasalah. Sehingga beliau akhirnya terpaksa keluar daripada pejuang untuk beralih menyertai putra. Bukan semua itu isyarat Tuhan untuk perlu berehat saja. Bukankah itu tanda? Saya pikir ini tanda lah. Apalagi yang Tun Mahathir mau kejar dalam hidupnya. Tidak cukup lagi kah berbalah dan tidak setuju dengan hampir semua Perdana Menteri dalam negara ini. Begitu juga dengan Anwar. Dalam keadaan parti Tun Mahathir bertanding pun hilang deposit di semua kawasan, beliau tidak harus membuang masa atau rasa terganggu dengan sebarang kata-kata bekas Perdana Menteri itu lagi. Lebih baik tumpukan saja tugas sebagai Perdana Menteri. Kerana Tun Mahathir secara relatifnya berbanding pemimpin pembangkang yang lain sudah tiada apa-apa merit lagi. Untuk terus dijadikan lawan bergaduh. Untuk itu, kalaupun sesekali beliau ada terasa tersinggung dengan teguran atau kritikan keras daripada Tun Mahathir, anggap saja ia sebagai teguran seorang bapa dan Anwar sepatutnya segera menelefon Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali untuk meminta masa agar dapat minum kopi sambil berbual dengan bekas Perdana Menteri 2 kali itu. Lagi pula mereka pernah bersama, berbaik dan makan semeja dalam banyak acara sebelum ini. Nak terus bergaduh, dunia ini sampai ke mana nak dibawa dan apa teladannya kepada generasi muda. Tambahan lagi, punca pergaduhan mereka ini sebenarnya hanyalah satu isu kecil saja, di mana ia bermula apabila Tun Mahathir mengatakan bahawa orang Melayu sedang terancam di bawah kepimpinan Anwar, lalu menggerakkan proklamasi Melayu sebagai langkah untuk membela mereka. Anwar yang barangkali nipis telinga dengan kritikan Tun Mahathir itu lantas membalas, bagaimana Melayu tak terancam kalau selama 22 tahun campur 22 bulan berkuasa kamu bolot semua kekayaan untuk keluarga dan anak-anaknya. Sebagaimana Anwar tidak harus terganggu dengan kritikan Tun Mahathir bahawa Melayu terancam di bawah era kepimpinannya, Tun Mahathir juga sepatutnya tidak terasa hati dengan serangan balas Anwar berhubung kekayaan keluarga dan anak-anaknya. Mengkayangkan anak dan keluarga bukanlah satu kesalahan dari segi undang-undang, kecuali jika itu juga melibatkan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Tuan-tuan, ia barangkali hanyalah cuma salah dari segi moral sebagai pemimpin semata-mata. Namun kalau moral kerana mengayahkan keluarga jadi masalah, kenapa moral dalam aspek lain tidak sentiasa diambil kira? Jadi kenapa Tun Mahathir perlu begitu terganggu melainkan jika semua anak-anaknya miskin belaka
dan duduk di rumah kos rendah saja. Begitu juga dengan Anwar. Kuasa di tangannya sekarang ini melalui kritikan. Kuasa di tangannya sekarang dan melalui kritikan Melayu terancam itu, beliau patut memanfaatkannya untuk membantu dan menolong orang-orang Melayu melalui kuasa dan yang sedia ada di dalam tangannya. Bergaduh saman menyaman dan berulang alik ke mahkamah, ya hanyalah satu kerja buang masa dan buat orang yang sudah tua dan lebih tidak berguna lagi jika kematian atau ajal Tuhan lebih dulu datang menerpa berbanding penentuan yang diharapkan melalui mahkamah itu, kerana kes biasanya akan mengambil masa beberapa tahun lamanya. Akhirnya dapat apa? Ditulis oleh Sabudin Husin 18 April 2023. Artikel ini ditulis oleh Sabudin Husin, diterbitkan di sabudin.com.net. Ini adalah pendapat semata-mata daripada penulis. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.